Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tahun 4 yang Ustazah Huda sayangi, Zah harap semua dalam keadaan yang sihat, ceria dan bersemangat untuk datang ke sekolah nanti. Okay? Jadi, insya-Allah Zah Huda akan sambung untuk akhlak tahun 4. Untuk pelajaran yang kedua iaitu bertanggungjawab. Hari tu kelas yang sebelumnya Zah dah ajar sikit sampai bahagian tanggungjawab. Sepatutnya ada 6, tapi Zah baru ajar 4. Jadi Zah akan sambung hari ini. Jadi anak-anak, buka buku teks kamu. Akhlak tahun 4, muka surat 9. Sebelum belajar, kita mulakan kelas kita dengan doa belajar dulu. Tanda tangan sama-sama. Baca doa belajar sama-sama dengan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taf'alaina hikmataka wansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi anak-anak, semoga dengan kita memulakan kelas kita, pembelajaran kita dengan doa, Allah akan mudahkan kamu untuk faham apa yang ustaz-ustazah, cikgu-cikgu kamu ajar. Okey? Okey, seterusnya hari ini kita akan sambung pelajaran yang kedua iaitu tanggungjawab. Untuk subtopik bahagian tanggungjawab, kita akan belajar lagi dua. Hari itu kita dah belajar pengertian, dalil, dan bahagian tanggungjawab ada 4 kita dah belajar. Yang ni yang ke-5 dan ke-6. Jadi kamu tengok bahagian atas tu tanggungjawab kita kepada negara. Apa tanggungjawab kita kepada negara? Pertama, kesetiaan kita kepada negara kita. Kita kena setia kepada negara kita iaitu Malaysia. Kedua, menjaga harta benda awam. Apa sahaja yang kita jumpa dalam negara kita yang bukan milik kita, yang milik bersama, kita kena jaga betul-betul. Contohnya tandas, kan? Contohnya tandas bila kita pergi dekat mana-mana, walaupun mana-mana tandas kat mana-mana, stesen minyak ke, R&R ke, mana-mana sahaja, kita kena jaga, kan? Kita dah qada hajat tu, kita dah buang air semua, kita kena bersihkan seperti mana sebelum kita masuk. Yang ketiga, menjaga keselamatan dan keamanan negara. Macam mana kita nak menjaga keselamatan dan keamanan negara kita? Kita buat apa sahaja, kita ikut sahaja apa yang pemerintah kita suruh, kan? Kita jangan buat pasal dengan orang, kan? Kita jaga je keluarga kita, diri kita, ikut apa yang pemerintah suruh. InsyaAllah akan selamat dan amanlah negara kita, kan? Seterusnya, iaitu yang ke-6, tanggungjawab kita kepada masyarakat. Pertama, melibatkan diri dalam aktiviti khidmat masyarakat. Kalau ada perlukan pertolongan dalam gotong royong ke apa, kan, ada program dekat kawasan perumahan kita ke mana-mana yang kita tahu, kita kena ikut sama, join sama. Yang kedua, saling menasihati dan berbuat baik dengan jiran. Kita buat baik dengan jiran di sekeliling rumah kita. Sebab apa kita kena berbuat baik dengan jiran? Nanti apa-apa kesusahan yang kita alami, jiran yang akan datang untuk bantu kita. Orang yang paling dekat dengan kita, kan? Kita kena saling menasihati dan berbuat baik kepada jiran dan semua orang lah, walaupun kita tak kenal. Nombor 3, memelihara kerukunan hidup berjiran. Kena jagalah hubungan baik kita, cakap-cakap elok-elok, jangan cakap pasal orang, jangan cakap pasal jiran kita dekat orang lain, semua, kan? Jaga aib orang-orang yang kita kenal. Okey, jadi itu tanggungjawab kita pada masyarakat dan negara. Anak-anak, kita sambung kepada fadilah iaitu kelebihan. Kelebihan kalau kita ni bertanggungjawab, kita buat apa yang kita belajar tu, kan? Kita buat semua tanggungjawab kita kepada ibu bapa, diri, Allah, negara, masyarakat tu, kita buat semua. Apa yang kita akan dapat? Kebaikan kita akan dapat. Yang pertama, dikasihi Allah. Of course, kita akan dikasihi, disayangi Allah dan Rasulullah. Bila Allah dan Rasulullah sayang pada kita, senanglah kita nak masuk ke syurga, kan? Okey, sebab tu kita kena bertanggungjawab. Kita nak Allah dan Rasul sayang kita. Yang kedua, disukai oleh ibu bapa dan masyarakat. Bila kita bertanggungjawab dengan ibu bapa, cakap lemah lembut dengan ibu bapa, ikut apa ibu bapa suruh. Ibu bapa suruh balik sebelum pukul 7, kita balik. Dengan masyarakat,
Kita akan disukai masyarakat lah kalau kita tak duduk dalam rumah je. Kalau ada program kita tolong kan. Mestilah jiran pun akan sayang pada kita, suka pada kita. Nombor 3, kerja menjadi sempurna. Kerja kita menjadi mudah dan sempurna sebab kita seorang yang bertanggungjawab. Kita buat apa yang Allah dah suruh pada kita, ibu bapa dah suruh kepada kita, kita buat semua kan. Jadi sempurnalah hidup kita kan. Kerja kita pun jadi sempurna. Nombor 4, kerja yang dilakukan menjadi berfaedah kerja yang dilakukan mendapat faedah yang berpanjangan. Apa yang kita buat, kita akan dapat kebaikan secara jangka masa yang panjang lah. Macam tu. Bila kita buat baik dengan orang akan ingat, orang akan balas apa yang kita buat pun dengan kebaikan. Jadi senanglah hidup kita dalam jangka masa panjang kan. Orang pun selesa dengan kita, Allah pun suka dengan kita, Allah akan mudahkan urusan kita, ibu bapa kita akan bagi apa yang kita nak sebab kita ikut apa yang mereka cakap kan. Jiran-jiran pun akan sayang pada kita, akan tolong kita bila kesusahan. Jadinya banyaklah faedah yang kita akan dapat secara berpanjangan. Tapi anak-anak, apa akibat yang kita akan dapat kalau kita tidak bertanggungjawab? Kita tak buat semua tanggungjawab yang kita belajar tadi, yang ada 6 tadi. Pertama, dimurkai Allah dan Rasulullah. Kita tak naklah kan Allah murka dan Rasulullah murka pada kita kan. Kalau tak, macam mana kita nak mendapat syafaat pada Nabi? Nabi tak nak bagi syafaat pada kita. Kita tak dapat masuk ke syurga, terus masuk ke neraka. Kita tak naklah kan. Kita pun tak mampu untuk menahan panasnya api neraka tu. Betul dah, kita kena buat perkara-perkara yang Allah suka. Jangan bagi Allah murka, Rasul tak suka pada kita. Nombor 2, kerja yang diamanahkan tidak sempurna. Apa yang kita buat mesti ada. Apa kita buat mesti takkan sempurna lah sebab kita tak bertanggungjawab. Orang suruh kita buat A, kita buat B, kita buat C. Kita tak buat yang A kan. Jadinya mana kerja tu nak sempurna sebab kita tak ikut apa yang sepatutnya. Jadi bila kerja tu tak nak siap kan, sampai bila pun kerja tu tak sempurna sebab kita tak ikut perkara yang betul, tak ikut step yang betul. Nombor 3, hasil kerja yang dilakukan sia-sia. Hasil kita pun bila kita tak ikut, bila ibu bapa kita suruh buat ni, kita tak buat. Orang ni, bos kita suruh buat ni, kita tak buat. Allah suruh kita solat, kita tak buat. Maka hidup kita pun takkan aman lah. Jadi sia-sia lah hidup kita kan. Nombor 4, kerja dan tugas yang dilakukan tidak mendapat keberkatan. Jadinya apa kita buat, bila kita tak buat dengan bertanggungjawab, kita tak buat dengan sehabis baik, kita ambil remeh apa yang kita dah belajar tanggungjawab tadi kan, takkan mendapat keberkatan lah hidup kita. Bila tak dapat keberkatan, hidup kita ni rasa takkan aman lah. Takkan aman kita hidup ni, rasa macam resah dan gelisah kan. Tak best lah hidup kita macam tu. Okey anak-anak, seterusnya nanti saya akan bagi latihan. Tapi kita tengok ni, tahukah anda yang lampu tu bertanggungjawab tunggak kejayaan dunia dan akhirat. Jadinya bertanggungjawab ni sangat-sangatlah penting sebab dia menentukan kita punya kejayaan di dunia dan di akhirat. Jadi apa yang kita perlu amalkan adalah sentiasa menunaikan tanggungjawab dengan penuh amanah. Kena apa contohnya, kamu sebagai pelajar, kamu kena belajar kan, dengan cakap mak ayah kamu. Mak ayah suruh kamu buat apa? Ali, kamu kena belajar kat sekolah elok-elok. Tapi kamu tak belajar dekat sekolah elok-elok, maka kamu takkanlah berjaya kan. Orang yang bertanggungjawab je lah akan berjaya. Jadi kita kena ingatlah betapa pentingnya bertanggungjawab ni. Okay anak-anak, jadi nanti saya akan bagi latihan untuk kamu. Okay, itu sahaja untuk kelas akhlak kita part 2. Semoga kamu faham tajuk bertanggungjawab ni dengan sefaham-fahamnya. Kamu dapat melaksanakan apa yang kamu dah belajar, memanfaatkan apa yang kamu dah belajar, buat segala tanggungjawab yang kamu dah belajar. Okay anak-anak, itu sahaja untuk kelas kita akhlak bersama Ustazah Huda. Maaf atas kekurangan. Apa-apa yang kamu tak faham, kamu boleh DM Ustazah saya. Itu sahaja. Jangan lupa latihan. Assalamualaikum.